Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025 buat seluruh keluarga Malaysia. Anda bersama saya Sarah Zulkifli dan ini berita AADK edisi 15 Jun 2022. Antara tajuk utama edisi ini, KKM serah buku garis panduan kawalan TB di Puspen. AADK dan NCB Brunei bincang kerjasama dua hala. Hadap 2022 berlangsung meriah di dua negeri. Hai, saya Azril Haji Nawawi. Syabas dan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang telah melaksanakan tanggungjawab dengan mengambil vaksin COVID-19. Tapi harus diingat, vaksinasi tidak menjadikan diri kita ini kebal daripada jangkitan COVID-19. Oleh itu, kita bertanggungjawab untuk teruskan patuhi SOP dan amalkan norma baru dalam kehidupan harian kita walaupun telah divaksin. Kanak-kanak perlu dilindungi. Elakkan membawa kanak-kanak keluar dari rumah. Jika terpaksa membawa kanak-kanak keluar rumah, amalkan 3W. Wear, wash, warn. Wear. Sentiasa pakai pelitup muka dengan betul. Jangan pakai di bawah dagu. Wash. Sentiasa cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Warn. Jangan bersalaman. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Elakkan 3S. Apa 3S tu? Tempat yang sesak, tempat yang sempit dan sembang dekat-dekat. No, no, no. Kanak-kanak perlukan perlindungan kita orang dewasa. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Agensi Antidadah Kebangsaan atau AADK sentiasa komited dalam menitik beratkan aspek kesihatan klien dan warga kerja Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen di seluruh negara agar bebas daripada sebarang penyakit. Sehubungan itu, bagi mengukuhkan program pencegahan dan pengawalan penyakit antaranya TB atau batuk kering, pihak agensi menyambut baik pemberian buku dan garis panduan kawalan TB di Puspen daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Buku garis panduan edisi kedua berkenaan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesedaran tentang penyakit TB dalam kalangan klien dan kaki tangan Puspen selain mengesan awal kes TB semasa kemasukan klien. Selain itu, ia juga membantu mengawal dan mencegah jangkitan TB sekaligus memperkukuhkan pengurusan rawatan TB di Puspen. Ketua Pengarah ADK Tuan Sutikno Ahmad Belon menerima buku garis panduan kawalan TB di Puspen daripada Timbalan Menteri Kesihatan 1 Yang Berhormat Datuk Dr. Noor Azmi Ghazali sempena sambutan Hari TB Sedunia Peringkat Kebangsaan tahun 2022 di Telaga Walk Langkawi. Take 5 ke arah kesejahteraan mental dan fizikal. Kekal berhubung, eratkan rangkaian sosial yang sihat. Aktifkan diri, tingkatkan kecergasan diri. Syukur, hargai nikmat kehidupan. Teroka minat, tonjolkan bakat. Beri, kebahagiaan dikongsi bersama. Amalkan Take 5, Agenda Nasional Malaysia Sihat, sihat sepanjang hayat. Kerajaan Negeri Sembilan menyarankan pemimpin kerajaan dan pemimpin komuniti agar menyantuni dan tidak meletakkan stigma negatif terhadap klien dalam komuniti yang pernah terjebak dalam kancah najis dadah. Saranan itu dizahirkan oleh Menteri Besar Negeri Sembilan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin Harun pada sambutan peringatan Hari Antidadah Kebangsaan Hadap 2022 peringkat Negeri Sembilan. Di dalam program ini telah diberikan amanah oleh Yang Amat Berhormat bagaimana the way forward kepada Hari Antidadah Kebangsaan.
supaya ianya merupakan platform untuk kita menyampaikan message kepada bukan saja klien kita tetapi kepada komuniti secara keseluruhannya. Dan seperkara lagi semasa sambutan ini telah diadakan penyampaian anugerah sebanyak 9 kategori anugerah telah diadakan dan sebanyak 31 individu dan juga NGO telah menerima anugerah. Dan inilah merupakan pengiktirafan AADK kepada peranan individu dan juga NGO di Negeri Sembilan yang telah menyumbang kepada pencegahan dan juga rawatan penyalahgunaan dadah. Menurut Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin, kerjasama semua pihak secara tidak langsung memberi peluang kepada klien dalam komuniti berusaha mengikuti program rawatan dan pemulihan penagihan dadah dalam komuniti seperti sebuah keluarga. Terdahulu, beliau merasmikan sambutan peringatan Hadak 2022 peringkat Negeri Sembilan dan menyampaikan watikah penghargaan kepada pemimpin dan individu yang menyumbang dalam program anti dadah. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya bas pameran, perkhidmatan rawatan pemulihan bergerak MRT, ADK dan ikhmat nasihat. Sementara itu, dalam perkembangan berlainan, Hadak 2022 peringkat Negeri Selangor pula menemui komuniti di Kuala Langat, Selangor. Menurut Timbalan Setiausaha Kerajaan Pengurusan Negeri Selangor, Muhammad Zahri Zamigun, bagi mencapai matlamat Selangor sejahtera tanpa dadah, kerajaan negeri bersama-sama ADK dan semua jabatan berkaitan akan mengemeling tenaga dan sumber untuk menangani isu pemelasaan dadah di negeri berkenaan. Usaha itu akan dilaksanakan melalui platform Majlis Tindakan Membanteras Dadah MTMD peringkat Negeri Selangor. Selain pameran daripada pelbagai agensi, Hadak 2022 peringkat Negeri Selangor juga mengadakan pertandingan mewarna, futsal, gubahan bunga coklat dan permainan interaktif untuk pengarah pengunjung. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, AADK dan NCB Brunei bincang kerjasama dua hala. Aktiviti home visit santuni klien dalam komuniti sekitar Pulau Langkawi. Oi! Awal! Ha? Awal! Kalau dari dulu kau tak ambil dadah, hidup kau tak teruk macam ni. Dadah membawa padah. Dalam usaha menangani permasalahan dadah di Malaysia dan Brunei, AADK dan Biro Kawalan Narkotik NCB Brunei mengadakan perbincangan meningkatkan kerjasama dua hala. Kesepakatan itu antara intipati dibincangkan pada sesi lawatan kerja NCB Brunei bertemu Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon baru-baru ini. Lawatan kerja tersebut merupakan kesinambungan daripada mesyuarat bilateral antara pihak ADK dan NCB Brunei pada 13 Disember 2021 yang diadakan secara telesidang. Pada masa sama, ia bertujuan mewujudkan hubungan strategik, saling bertukar pendapat dan pandangan dalam hal berkaitan pemelasaan dadah di negara masing-masing. Terdahulu, delegasi NBC Brunei yang diketuai pengarahnya, Yang Mulia Datuk Paduka Muhammad Zalani Ismail, berkesempatan mengadakan lawatan melihat gerak kerja operasi dan fasiliti yang disediakan di Puspen Dengkil, Selangor. Dalam perkembangan berlainan, Ketua Pengarah ADK menerima kunjungan hormat daripada Persekutuan Seni Silat Cekak Pusaka Ustaz Hanafi. Pertemuan yang berlangsung di Ibu Pejabat ADK selama sejam itu bertujuan memperkukuhkan kerjasama menangani masalah dadah melalui program-program usaha sama kedua-dua pihak. Selain itu, Persekutuan Seni Silat Cekak Pusaka Ustaz Hanafi turut menzahirkan cadangan mengenai program Sedar Jihad Dadah 2022 dan ADK menyambut baik kerjasama sedemikian bagi memerangi gejala dadah di seluruh negara. Bos, ni dokumen ni. Tak so. Asal nampak macam serabut Mana tak
Aku ni kerja melambak ni tak siap lagi, pening kepala lah. Ambil ya, bang. Abang dah balik? Dah kerti ke rumah ke? Mana yang maskal tu? Cik Syam! Kamu dipecat! Ibu, tandas tak boleh buka lah. Hah? Sekejap. Ya Allah. Dadah penghancur kebahagiaan. Jauhi dadah. AADK proaktif melaksanakan pelbagai aktiviti, khususnya melibatkan kumpulan klien dalam komuniti. Satu daripadanya adalah menerusi aktiviti home visit bagi melihat keadaan dan memastikan klien kekal dalam kepulihan meskipun kini menjalani kehidupan dalam komuniti. Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno meluangkan masa turun padang menyantuni klien dalam komuniti menerusi aktiviti home visit di 3 buah rumah sekitar Pulau Langkawi baru-baru ini. Aktiviti di bawah integrasi sosial dalam modul iPulih AADK bagi program rawatan dan pemulihan dalam komuniti itu antara aktiviti sokongan pengukuhan kepulihan atau jagaan lanjutan dijalankan agensi sebagai dorongan untuk mereka kekal berada dalam kepulihan sepanjang hayat. Pada masa sama, Tuan Sutekno mengambil peluang bertemu bekas klien AADK yang berjaya pulih selepas sesi rawatan dijalankan sejak beberapa tahun lalu dan kini berupaya menjalani perniagaan cuci kenderaan. Hadir menyertai sesi home visit ialah Pengarah Bahagian Rawatan, Perubatan dan Pemulihan AADK, Puan Siti Maria Mursidan, Ketua Penolong Pengarah Pemulihan dalam Komuniti AADK, Dr. Nazira Sadirun dan Pengarah AADK Kedah, Cik Abdul Hamidi Ibrahim. Sementara itu, meneruskan siri lawatan kerja di Pulau Langkawi, Tuan Sutekno mengambil peluang mengadakan pertemuan dengan semua ketua AADK daerah di seluruh Kedah. Sesi pertemuan itu bertujuan memastikan setiap tindakan yang diambil di peringkat daerah selari dengan arahan dan keputusan dasar di peringkat Ibu Pejabat. Ia juga menjadikan penyampaian maklumat boleh dibuat secara langsung daripada Ketua Pengarah kepada pegawai-pegawai AADK di peringkat daerah. Pada masa sama, Ketua Pengarah turut mengingatkan agar setiap ketua AADK daerah memainkan peranan dan tanggungjawab demi penyampaian perkhidmatan berkesan kepada keluarga Malaysia. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belun mengadakan lawatan kerja di AADK Daerah Petaling, Selangor. Dalam sesi lawatan kerja itu, beliau menyampaikan amanat dan nasihat kepada warga AADK Daerah Petaling agar komited melaksanakan tanggungjawab dengan amanah dan berintegriti dalam usaha mencapai matlamat Dadah Terkawal 2025. Dalam sesi lawatan kerja tersebut, Tuan Sutekno diberi taklimat gerak kerja oleh Ketua AADK Daerah Petaling, Mazlina Kasim, yang memfokuskan kepada 3 bidang utama iaitu rawatan, perubatan dan pemulihan, pencegahan serta penguatkuasaan dan keselamatan. Seterusnya, beliau meluangkan masa melihat pengoperasian, meninjau fasiliti pejabat dan beramah mesra dengan warga AADK daerah berkenaan. Aku ada hal, aku balik dulu. Weh, apa jap? Hal apa? Sedap ni weh. Buat lagi. Ni ada dah. Beli lah. Aku mana ada duit. Aduh, potong lah. Jom lah. Jom. Awal ayah balik hari ni. Farhan, ayah ada emergency meeting ni. Ayah kena obsession 3 hari. So ayah nak cepat ni. Packing baju Alah barang kau. Lawa motor. Jom pusing-pusing. Dadah perosak masa hadapan. Jauhi dadah. Terima
Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK, Datuk Dr. Muhammad Sadeh Muhammad Amin meninjau pengoperasian gerak kerja di Puspen Tampin, Melaka. Selain menyampaikan nasihat kepada kaki tangan, pada sesi tersebut, beliau turut meluangkan masa beramah mesra dan melawat fasiliti sekitar Puspen Tampin. Kita dapati operasi Puspen ini telah berjalan dengan lancar dan aktiviti-aktiviti rawatan, pemulihan juga telah dilaksanakan ya dengan sempurna. Dan dari segi infrastruktur kita dapati semua infrastruktur yang ada berkeadaan baik. Dan apa yang menariknya di Puspen Tampin ini program-program kemahiran ya vocational itu juga telah dipergiatkan lagi menggunakan akaun amanah yang telah diberikan oleh pihak ibu pejabat. Di antara aktivitinya adalah penanaman cendawan tiram, cili fetigasi dan juga jahitan serta bakery. Jadi keseluruhan produk ini sebenarnya kita telah bersetuju untuk menjenamakannya dengan menggunakan jenama suka ya yang juga merupakan sokongan untuk kepulihan anda. Dalam sesi itu, Datuk Dr. Muhammad Sadeh diberi taklimat oleh Pengarah Puspen Tampin Zulkifli Muhammad Dom berkaitan pengoperasian dan gerak kerja dalam usaha memastikan kepulihan penagihan dadah sepanjang hayat dapat dilaksanakan dengan baik. Proses merawat pulih dalam institusi yang dilakukan melalui model iPulih ADK dapat membantu dan menyokong kumpulan klien antaranya dari segi mental, fizikal, rohani dan intelektual. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Sadeh turut menyampaikan amanat dan nasihat kepada kaki tangan agar dapat melunaskan tanggungjawab dengan amanah dan meluangkan masa beramah mesra serta melawat fasiliti di Puspen Tampin. Dalam perkembangan berlainan, Datuk Dr. Muhammad Sadeh mewakili agensi hadir menghulurkan bantuan kerana bersimpati dengan situasi dialami penolong pegawai keselamatan Adnan Yusof dari Puspen Jelebu yang mana kediamannya di Padang Sebang, Melaka terbakar baru-baru ini. Menurut mangsa, kejadian yang berlaku pada pukul 6.50 pagi itu telah mengakibatkan rumahnya jenis kos rendah musnah kira-kira 50% dijilat api. Saya telah juga melawat salah seorang daripada anggota kerja di Puspen Jelebu yang telah menghadapi musibah ya di mana rumah beliau telah mengalami kebakaran dan kita dapati beliau pun tinggal berdekatan di Tampin. Jadi pegawai-pegawai Puspen Jelebu, Puspen Tampin telah memberikan bantuan ya kepada anggota kerja kita ini dan saya sendiri memberikan sumbangan secara pribadi dan kita telah juga memohon supaya klub mengadakan kutipan bagi membantu mangsa kebakaran. Mengucapkan terima kasih kepada Datuk TKPO serta semua rombongan ADK yang hadir ke rumah saya pada hari ini. Dan kesempatan ini juga saya ambil untuk mengucapkan terima kasih kepada Datuk serta semua rombongan atas sumbangan yang dihulurkan kepada saya dalam usaha meringankan beban terhadap bencana yang saya alami. Moga Allah limpahkan rahmat serta yang baik-baik untuk tuan-tuan semua atas sumbangan ini. Terima kasih banyak-banyak. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kena pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda penting. Hanya sekali ia boleh meragut. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.